Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Tuan Imam, ahli pimpinan Masjid Al-Falah USJ 9, ahli jemaah dan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita baru selesai solat zuhur secara berjemaah. Mudah-mudahan itu dikira sebahagian daripada ibadat memakmurkan ibadat di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala ibadat kita, puasa kita, solat, qiyam, Quran yang kita baca, zikir yang kita lapazkan, dan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi bekalan kita di hari akhirat. Waktu begini ni waktu yang agak sukar untuk setiap orang lah, untuk maintain berada dalam masjid selepas zuhur, kemudian mendengar. Kalau yang saya bercakap ni mungkin kurang sikit cabaran itu, tapi bagi yang mendengar cabaran cukup hebat. Tapi walau bagaimanapun kita buat satu agreement, saya terlebih daripada 40 minit supaya tuan-tuan ada looking forward. 40 minit akan berakhir, jadi bila ada something untuk dilihat ke hadapan, dia lebih fokus dan kurang sikit cabaran dalam situasi begini. Psikologinya begitu. Kalau terlebih 40 minit pun minta maaf lah. Itu sekadar umpan supaya ada sasaran tertentu dalam kita melakukan sesuatu, dalam kita menunggu-nunggu sesuatu. Pada hari ini kita sambung, malam tadi kita sambung nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Turun Al-Quran ini digunakan pada dua keadaan. Satu, turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke As-Sama'ud Dunya pada malam Lailatul Qadar. Itu turun sekaligus. Kemudian turun secara berperingkat-peringkat kepada Rasulullah SAW. Itu turunnya bukan semestinya malam Lailatul Qadar. Turun dalam tempoh 23 tahun. Jadi turunnya Al-Quran itu menjadi satu panduan kepada manusia untuk dijadikan bekalan. Daripada panduan itu, dia boleh hidup atas dunia ini dengan selamat. Dan dalam Al-Quran ini ada pelbagai perkara yang boleh kita kongsikan. Pelbagai tema, pelbagai dimensi, pelbagai aspek yang boleh kita kongsikan. Cuma dalam waktu yang ringkas yang 40 minit ini, saya pun tak ada jam, saya sebut 40 minit itu pun. Ada saya nak kongsi 3 perkara saja. Daripada banyak-banyak perkara dalam Al-Quran itu, saya nak kongsi 3 perkara. Jadi kalau 40 minit, lebih kurang 10 minit, 12 minit setiap perkara kita habislah. Satu, saya nak kongsi tentang ayat dalam surah Al-Baqarah. Hudan lil muttaqin. Zalik alif lam mim, zalikal kitab la raiba fi, hudan lil muttaqin. Satu. Yang kedua, saya nak berkongsi ayat Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran itu ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dia jadi syifa dan rahmah. Dan yang ketiga, saya nak kongsikan yang disebut dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran ini dan kami akan jaga Quran ini. Jadi saya nak kongsi yang pertama, hudan lil muttaqin. Apa yang dimaksudkan Quran itu? La raiba fi hudan lil muttaqin.
Quran itu tidak ada syak padanya, dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam banyak-banyak ayat Al-Quran yang lain pun memang ada sebut tentang hudan ini. Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya dia kata, bila kita sebut petunjuk ni, dia mesti ada tempat tuju. Macam kita kata, kita lantik seorang tu sebagai petunjuk jalan. Dia mesti ada nak pergi ke mana. Dia tak boleh petunjuk situ tak nak ke mana. Dia mesti ada tempat nak pergi. Macam kita guna Waze. Guna Waze tu, dia mesti kita nak letak direction pergi ke mana. Kalau tidak tak guna Waze tu. Kita buka Waze, kena letak dah. Direction, ke mana tempat tuju, destinasinya. Baru dia boleh tunjuk jalan. Ini kaedah petunjuk. Macam Rasulullah SAW, bila dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ada petunjuk dia lantik, hadi, petunjuk jalan. Tapi dah set dah nak pergi ke mana? Nak pergi ke Madinah. Maka begitu jugalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang muttaqin. Petunjuk tu apa, nak pergi ke mana petunjuk tu? Kalau kita lihat tak lain tak bukan, petunjuk itu tentunya petunjuk kepada hidup manusia untuk menuju ke hari akhirat. Itu kesudahan hidup manusia. Jadi Quran itu hudan, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Petunjuk itu supaya orang bertakwa itu ambil Quran untuk dia bawa Quran itu, jadikan Quran itu sebagai petunjuknya menuju ke hari akhirat yang merupakan tempat terakhir, destinasi perjalanan hidup manusia. Maka bila kita lihat dari sudut itu, petunjuk ini bukan sahaja di atas dunia ini saja, tetapi untuk membolehkan dia hidup dengan baik di hari akhirat. Cumanya, untuk sampai ke hari akhirat, segala petunjuk itu buatnya atas dunia ini. Kita tak boleh tunggu sepah mati baru nak guna petunjuk. Petunjuk ni sebelum sampai ke tempat. Kalau dah sampai ke tempat, ya petunjuk itu you arrive at your destination, ditulis begitu. End of the road, bukan begitu ditulis. Kita tak guna dah. Waze kita pakai tengah jalan. Kita tak pakai bila dah sampai. Maka begitulah Al-Quran. Dia jadi petunjuk untuk manusia guna di atas dunia ini sebelum dia sampai ke hari akhirat. Maka digariskan dalam ayat terusnya itu, siapa dia golongan yang akan menjadi petunjuk kepada Al-Quran itu? Iaitu golongan muttaqin. Yang digariskan pertama, allazina yu'minu bil ghaib. Iaitu yang pertama orang yang mendirikan solat, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang beriman dengan perkara ghaib, orang yang beriman dengan hari akhirat. Jadi ulaika ala hudan. Mereka itulah yang mendapat petunjuk, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah yang mendapat kejayaan di dunia dan dari akhirat. Jadi bila dijadikan Quran sebagai petunjuk di atas dunia ini, maka Rasulullah SAW dilantik oleh Allah untuk nak guide manusia dengan Quran itu. Diturunkan Quran, nuzul Quran. Diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW untuk Rasulullah guide manusia. Pandu manusia macam mana nak hidup atas dunia ini supaya dia jadi sampai di akhirat dengan baik, dengan selamat. Maka dimuatkan dalam Al-Quran itu hal-hal yang berkait dengan hukum hakam. Dimuatkan dalam Al-Quran itu hak utama sekali yang berkait dengan akidah. Dimuatkan dalam Al-Quran yang berkait dengan hari benda-benda ghaib yang kita tak nampak. Dimuatkan dalam Al-Quran yang berkait dengan cerita-cerita umat-umat Nabi-Nabi yang dahulu kala. Dimuatkan dalam Al-Quran dengan akhlak. Maka ini semualah yang akan jadi petunjuk diguna oleh manusia atas dunia ini untuk dia sampai ke hari akhirat. Jadi kalau kita lihat dari sudut itu, maka maksud hudan lil muttaqin, petunjuk bagi bertakwa itu, Quran itu perlu dijadikan sebagai pedoman dalam hidup. Problem
yang kita hadapi ialah bila Quran itu, fungsi hudan itu tak dijadikan sebagai fungsinya yang sebenar. Hudan itu tak jalan. Sebab manusia mulai lari daripada petunjuk yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ketika itu Quran tidak lagi menjadi petunjuk kepadanya. Bila Quran tak jadi petunjuk kepada dia, maka tak garanti ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dia tidak akan berada di dalam hudan dan dia bukan orang yang mendapat kejayaan di dunia dan hari akhirat. Seawal ayat dalam Al-Quran, sepas bismillah, basmalah, alif lam mim, nak tafsir tak boleh. Seawal ayat dalam Al-Quran terus ditegaskan, zalikal kitab, Quran ini hudan lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, maksud hudan lil muttaqin diambil Quran itu dengan segala muatan yang ada dalamnya, segala ajaran yang ada dalamnya untuk dijadikan petunjuk kepada manusia supaya dia boleh mendapat kejayaan hidup di dunia dan yang terakhir sekali ditindasin di hari akhirat. Maka itulah maksud hudan lil muttaqin. Kita pergi sikit lagi. Bila kita kata hudan dan Quran itu sebagai petunjuk dan Rasulullah itu saya sebutkan tadi sebagai guidance kita. Dia yang tolong ajar kita nak beramal bagaimana dengan Al-Quran. Maka dibekalkan pula di situ dengan perkataan-perkataan Rasulullah, perbuatan-perbuatan Rasulullah, penegasan-penegasan daripada Rasulullah SAW untuk manusia ikut. Kerana semua itu menjadi pentafsir kepada Al-Quran. Apa yang Rasulullah tuturkan, apa yang Rasulullah buatkan, apa yang Rasulullah tegaskan dan apa yang Rasulullah terkeluar, semua itu semua adalah bimbingan daripada Rasulullah kepada manusia untuk beramal dengan Al-Quran. Maka kerana itu, bila kita kata Quran sebagai hudan linnas, hudan lil muttaqin, maka ada satu lagi hudan, iaitu petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini terkumpul dalam hadis-hadis yang ribuan banyaknya yang dikompilkan, yang dihimpunkan oleh para perawi hadis, para muhaddisin, para hufaz dalam bidang hadis, tolong kompilkan untuk dijadikan petunjuk oleh manusia. Maka bila kita kata begitu, adalah sekarang dua perkara pula. Satu, Quran. Satu, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terpaksa hidup dengan kerenah yang pelbagai. Tempoh dengan Nabi Muhammad semakin jauh. Sekarang dah 1400 tahun. Bukan semua perkara yang ada dalam Quran, bukan semua perkara yang ada dalam hadis yang kita hadapi ini kita rujuk ada dalam Quran. Tak ada. Yang kita hadapi tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran. Nak buat lagu mana pula? Manusia berkembang, peristiwa berlaku berkembang, kes macam-macam dalam beragama. Maka keluar satu lagi panduan yang juga dipinta untuk kita jadi panduan, iaitu ijma' ulama'. Maka tadi sumber dalam hukum Islam selepas Al-Quran, mari pula ijma' para ulama'. Ijma' para ulama' tentang sesuatu perkara, maka dia juga jadi hudan lil muttaqin. Tak boleh kita kata ada Quran, cukuplah hudan lil muttaqin. Tak. Hudan lil muttaqin itu dengan Qurannya dan dengan hadisnya yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Kerana itu juga hadis juga ada hudan daripada Quran. Sebab Tuhan sebut apa yang dibawa oleh Rasulullah kamu nak ambil, maka apa yang dituturkan oleh Rasulullah juga perlu diambil. Maka hudan lil muttaqin juga hadis Rasulullah SAW. Tak cukup dengan itu. Bukan semua adalah hadis Rasulullah SAW. Maka ada satu lagi yang ditunjukkan oleh Rasulullah, kamu kena beramal dengan ijma'. Lalu Rasulullah mengatakan, la tajtahi ummati ala dalalah. Umatku tidak akan berkumpul, berijma' dalam perkara yang sesat. Maka jadilah 3 perkara yang menjadi hudan lil muttaqin. Quran, itu confirm. Hadis Rasulullah, keluar satu lagi, itu ijma' ulama'. Ijma' ulama' tak cukup.
Ibn Munzir dia senaraikan ijma' ulama sepanjang sejarah Islam. Berapa aja? Mausu'ah al-ijma' ada ditulis oleh para ulama, disusun. Berapa aja? Manusia berdepan dengan pelbagai masalah. Maka keluar satu lagi sumber, kalau tak ada pun Al-Quran, tak ada pun hadis, ijma' pun tak berlaku. Quran juga kata, fa'tabiru ya ulil absar. Kamu ambil iktibar. Faqisu. Kamu kiaskanlah benda-benda yang ada dalam Al-Quran itu, kamu tengoklah apa yang berlaku pada kamu. Maka marilah perkara yang keempat, iaitu al-qiyas, analogi. Maka qiyas juga menjadi hudan lil muttaqin. Kerana dia juga adalah sumber kepada hukum Islam. Maka bila kita kata hudan lil muttaqin, Quran sebagai hudan lil muttaqin, bukan semata-mata Al-Quran, tapi juga kepada sunnah Rasulullah SAW, ijma' para ulama dengan qiyas yang muktabar, yang dibuat oleh para ulama, yang cukup syarat-syaratnya juga wajib kita ikuti, kerana semua itu bersumber kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi orang yang nak selamat atas dunia ini, dia ikut Quran, ikut sunnah, ikut ijma' dan ikut qiyas yang diiktiraf oleh para mujtahidin, para ulama. Maka itulah maksud kita mendapat panduan daripada Al-Quran. Sebab itu, bila kita bercakap tentang kembali kepada Al-Quran dan sunnah, rujuk kepada Al-Quran dan sunnah, ia juga bermaksud merujuk kepada ijma' dan merujuk kepada qiyas yang dibuat oleh para ulama, yang keputusannya dibuat oleh para mujtahidin bagi membantu umat manusia dalam berdepan dengan hidupan di atas dunia ini yang berbagai liku, berbagai perkara yang terpaksa kita hadapi sebab kita dah semakin jauh dengan zaman Rasulullah SAW. Habis yang pertama, masuk yang kedua. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Dan kami turunkan daripada Al-Quran itu syifa' wa rahmah lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara. Dan kami turunkan daripada Al-Quran itu satu syifa' dan yang kedua rahmah bagi orang mukmin. Kami turunkan satu syifa', satu rahmat. Apa maksud syifa' dan apa maksud rahmat? Kita kutip dua tiga perkara je. Tiga perkara je, tak sempat banyak. Ini yang kedua dah. Dalam Al-Quran, dalam sebut ada beberapa tempat yang merujuk kepada syifa'. Dalam banyak, ada 6 tempat yang biasa orang jadikan ayat untuk berubat, ayat untuk ruqyah. Tuhan sebut syifa'. Satu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'. Satu, wa iza maridtu fa huwa yashfin, syifa'. Kemudian ayat yang Tuhan sebut fihi syifa'un linnas, Quran itu syifa' bagi manusia. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa', bagi tahu kepada orang beriman hudan wa syifa'. Dia menjadi Quran itu hudan, petunjuk dan syifa'. Wa yashfi sudur qaumi mu'minin, menjadi syifa' kepada dada orang mukmin. Ada 6 tempat yang Tuhan sebut sebagai syifa' kepada orang mukmin. Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani, dia sebut tentang maksud syifa' ini. Syifa' ini ia berubat. Maksud syifa' ni berubat. Berubat ni daripada 2 penyakit. Satu penyakit ruhiyah, al-amrad ar-ruhaniyah, sakit-sakit yang bersifat kerohanian. Satu lagi sakit yang bersifat al-amrad al-jismiyah, yang bersifat sakit badan, fizikal. Maka itu kita panggil syifa'. Syifa' yang dalam perkara yang kita sebut sebagai rohani itu, iaitu penyakit yang bersifat dengan akidah yang batil. Quran menjadi penyembuh pada orang sakit akidah. Orang yang ada masalah akidah, Quranlah yang akan beri petunjuk pada dia supaya dia berada di atas akidah yang benar. Quran yang ajar kita tentang akidah sahihah. Quran yang ajar kepada kita tentang wujudnya Allah. Quran yang ajar kepada kita tentang para anbiya, para rasul. Quran yang ajar kepada kita tentang kisah-kisah ulama, para anbiya yang dahulu kala, untuk kita ambil pengajaran mengukuhkan akidah kita. Jadi orang yang ada sakit akidah, orang yang ada masalah dari segi akidahnya, Quran berubat. Tu.
Quran tunjuk ini akidah yang betul, ini akidah yang betul, yang kamu perlu ikut atas akidah ini. Ini juga syifa, berubah akidah manusia. Dan yang keduanya, dia juga dalam masalah amrad ruhiyah, amrad yang kerohanian ini, iaitu Quran ini merubah manusia daripada akhlak-akhlak yang mazmumah. Manusia ini, akhlak yang dilahirkan, tindakan manusia ini, ia mari daripada dalam dia. Kita manusia ni, dia buat jahat, buat begitu, buat begini, takjuh, gitu-gini, tindakan itu, dia mari daripada dalam. Jadi Quran, dia bersihkan itu, dia berubah dalaman manusia, akhirnya manusia itu lahir daripadanya tindakan-tindakan akhlak yang baik, akhlak yang mahmudah. Jadi Quran, dia berubah manusia dari aspek itu satu. Dan yang kedua, Quran ini, dia berubah manusia dari sudut fizikalnya. Ini yang kita panggil, yang kita kata Quran sebagai syifa bagi penyakit manusia. Banyak dalam ayat Al-Quran, antaranya saya bacakan tadi, yang merujuk kepada Quran menjadi syifa kepada penyakit manusia. Dan ini kita baca yang kita istilahkan dalam hadis tersebut tentang ruqyah. Ruqyah, jampi menggunakan ayat Al-Quran. Dan ini berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Ada para sahabat yang jampi manusia menggunakan ayat syifa ini, antara yang menggunakan Al-Fatihah. Sebagai riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dia keluar dari satu masa, dia nak menjadi, dia qabilah zaman dulu ni, dia keluar kepada pasir. Jadi bila nak berhenti, dia akan jumpa salah satu kawasan tempat qabilah lain. Jadi dia minta bertamu, bertandang di situ. Jadi dia keluar dengan satu puak dia, lebih kurang 30 orang, 30 ekor unta berjalan. Nak pergi, bila nak berehat, jumpa satu tempat, satu kampung, nak minta izin dengan tuan kampung tu, Tok Ngulu kampung tu, nak minta berehat, minta menjadi tamu situ. Tapi tuan kampung tu tak bagi, tak izinkan. Tak izinkan, ditakdirkan Tuhan, penghulu kampung tu dipatuk oleh jengking. Kena patuk di jengking. Jengking ataupun ular, dipatuk ular. Jadi orang kampung ni mari jumpa balik. Para sahabat Rasulullah tadi mari jumpa balik. Dia kata, Tok Ngulu kami itu kena patuk di jengking, ular. Ada panah, ada tok momok boleh tolong. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, ada riwayat kata Abu Sa'id Al-Khudri sendiri yang jawab. Ada riwayat kata sahabat lain. Dia kata, ada kalau kami ni tak momok. Ada dekat sahabat, tak apalah aku berubat. Dia baca Fatihah. Tapi dia kata boleh. Tapi kalau sembuh, kena bayar kambing sikit lah. My free bukan dia. Begitu. Jadi, dia baca Fatihah. Baca Fatihahnya segar. Tok Ngulu kampung tu. Jadi, ditanya ke Rasulullah, kamu baca gapo? Rasulullah tanya. Satu, dia ada 4-5 riwayat. Rasulullah kata, dia kata tak ada gapo, aku baca Fatihah kan Rasulullah. Mau tahu mana dia jadi ruqyah. Gitu. Kemudian soal nak makan tak makan, bila sembuh dia orang bayar dengan kambing. Bayar kambing. Jadi lagu mana ni, boleh makan tak boleh makan? Ambil upah ruqyah, bayar dengan kambing ni. Kita tanya Rasulullah. Rasulullah kata ambillah. Mai kat aku sikit, kata Rasulullah. Maknanya boleh ambil upah ruqyah itu dengan baca Fatihah. Jadi banyak dalam Al-Quran. Sebab itu dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ini, dia boleh menjadi syifa, boleh menjadi merubah kepada penyakit manusia, penyakit yang bersifat jasmani, yang bersifat fizikal. Maka maksud wa nuzulul Quran ma huwa syifa, ia menjadi syifa itu syifa ruhiyah dan syifa jasmani. Syifa yang bersifat fizikal, syifa yang berbentuk kerohanian, yang bersifat akidah yang rosak, akhlak yang rosak, boleh berubah menjadi syifa juga Al-Quran ini, iaitu Quran mari membetulkan keadaan manusia, juga digunakan istilah sebagai syifa. Sebab itu dalam hadis Rasulullah banyak sebut mengenai, kalau kita nak pergi ziarah orang sakit, kita baca antaranya yang Rasulullah ajar. Kalau kita sakit, kalau kita sendiri sakit, kita baca bismillah 3 kali, kemudian baca bismillah 3 kali,
Lepas tu baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min kulli ma ajidu min syarri ma ajidu wa uhazir. Aku minta berlindung dengan kekuasaan Allah daripada sakit aku ni. Nanti kita letak tangan tempat sakit itu. Insya-Allah dia akan hilang sakit itu. Ini baca Quran bismillah 3 kali kata Rasulullah. Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi Quran itu dia menjadi syifa bagi manusia. Cuma ulama dia ada bincang. Ayat ini disebut wa nunazzilu minal Quran, dan kami turunkan daripada Al-Quran. Jadi min itu maknanya setengah-setengah ayat Quran. Kau semua ayat Quran jadi berubah, jadi syifa ni. Jadi ulama dia bincang benda tu, dia tupu kepada kalimah min itu. Ini orang ngaji bahasa Arab. Wa nunazzilu minal Quran, min ini litab'id ke lil jinsi. Jadi kata ulama, kalau litab'id maksudnya sebahagian saja daripada ayat Quran menjadi syifa. Tapi kalau lil jinsi, mana semua ayat Quran ini boleh jadi syifa. Dia ramai para ulama dia pergi kepada yang kedua, min itu lil jinsi dia kata. Jadi mana jenis Quran ini dia memang menjadi syifa bagi segala penyakit manusia. Jadi jadikan Al-Quran sebagai syifa. Sampai kita ada, Rasulullah juga sebut, bila kamu sakit, kamu ambil ubat. Memang ada Rasulullah sebut, ada hadis, bagi setiap penyakit itu ada ubatnya. Jadi ikhtiarlah, kita semua ikhtiar. Ada ubat begini-begini kita ambil, dia jadi kurang demam, contoh Panadol, ambillah yang tu. Itu juga arahan Rasulullah SAW supaya berubat. Tapi yang Al-Quran ini juga menjadi ubat kepada penyakit-penyakit manusia. Jadi kita beramal, semua beramal dengan hadis yang Nabi kata setiap penyakit ada ubatnya. Kita ambil ubat yang telah terbukti, dikaji oleh manusia. Dan juga kita beramal dengan ayat Quran yang mengatakan bahagian yang mengatakan minal Qur'ani ma huwa syifa. Yang kedua ayat disebut tentang rahmah. Jadi apa maksud rahmah? Satu, Quran sebagai syifa dan Quran sebagai rahmah. Dan kenapa didahulukan syifa di bawah rahmah kemudian? Tak sebut wa nunzilul Qur'ani ma huwa rahmatun wa syifaa'un dak. Tapi Tuhan sebut kami turunkan daripada Quran syifa dan rahmah. Dalam tafsir ada disebut tentang syifa ini dia merujuk ke benda cabut buang, takhliyah. Mana orang ni sakit, Quran lah jadi buang benda tu. Orang ni akidah tak betul, Quran cabut buang akidah tu, masuk akidah yang betul. Orang ni bersifat akhlak tak baik, Quran jadi cabut. Peranan Quran itu dicabut. Akhlak tak baik itu maksud syifa, dia takhliyah. Dia maksud kita buang benda tak baik yang berlaku kepada manusia. Buang sakit daripada manusia. Tapi rahmah ni dia tahliyah. Bukan takhliyah, tahliyah. Tahliyah ni wa ma ibnu syamim tok situ. Itu rahmah. Jadi rahmat Quran menjadi rahmat kepada manusia. Manusia yang berdosa Tuhan ampunkan dosanya. Manusia yang masuk syurga Tuhan angkat martabatnya dalam syurga. Manusia yang dihasab di hari akhirat diberi syafaat oleh Rasulullah SAW, diberi syafaat oleh orang saleh. Itu masuk dalam rahmat Allah kepada manusia. Manusia yang berada kelaparan, Tuhan bagi kekayaan kepada dia. Itu rahmat ini lebih kepada bagi. Syifa itu lebih kepada tarik. Tarik yang tak baik itu tambah syifa, buang sakit dan sebagainya. Maka itu maksud syifa wa rahmah. Jadi kerana itu syifa itu diletakkan di awal, baru rahmah. Jadi kita buang yang tak muarik dulu, munasabah sebab manusia ni buang yang tak muarik dulu, baru dia nak benda baik. Begitu maksud syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi ayat tentang syifa ini memang disebut dalam Al-Quran dan memang dia menjadi antaranya menjadi ubat bagi penyakit manusia, sama ada penyakit rohani ataupun penyakit yang bersifat penyakit fizikal manusia. Dan menjadi rahmat, maksud Quran itu membawa rahmat kepada manusia yang juga sama dengan ayat yang Tuhan sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tak utus kamu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada manusia. Rahmat kepada manusia ini bagi segala nikmat kepada manusia, termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada yang ketiga, iaitu
Tuhan jaga Quran ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran dan kami akan jaga Al-Quran ini. Jadi dengan yang ketiga ni kita habislah. Sama ada cukup tak cukup 40 minit ataupun lebih, tak kisahlah, jam pun tak ada. Tuhan menurunkan Al-Quran. Dan Tuhan jamin, Tuhan garanti, Tuhan akan jaga Quran ini daripada sebarang penyelewengan, sebarang pengurangan, sebarang penambahan kepada Al-Quran. Ini Tuhan garanti, Tuhan jaga. Sebab itu sudah 1400 tahun lebih kita dengan Rasulullah SAW sampai ke hari ini. Bila orang kata mana Quran yang betul, kita boleh tunjuk selalu banyak. Ini Quran, tak ada. Quran yang diletakkan di masjid-masjid, inilah Quran yang kita pegang, tak berubah daripada diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai pada hari ini, tak berlaku perubahan. Tidak berlaku sebagaimana berlaku kepada kitab-kitab yang lain sebelum ni. Bible, Injil, Zabur, Taurat, semua telah berlaku tahrif, berlaku perubahan sebab dia tidak ada mukjizat dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang ada pada Al-Quran. Oleh kerana itu, kalau panjang umur lagi, umur dunia ni tak kiamat pun, sampai ke kiamat itulah Quran ini akan tetap intact. Tidak akan ada manusia yang mampu nak ubah. Kalau ada orang ubah, akan tahu selalu orang jumpa ni Quran ni ubah dah ni. Orang kena tipu, cetak tipu contoh. Hak cetak tersilap pun manusia akan jumpa. Sebab ini garanti. Sebab itu kita lihat pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah telah jaga Quran ini daripada Tuhan. Rasulullah lantik para sahabat dia untuk tulis, catat. Pencatat Al-Quran itu di sisi para Rasulullah SAW sentiasa ada. Bila turun ayat Al-Quran, Nabi akan perintah para sahabatnya, antaranya Abu Bakar, Zaid bin Sabit, hak besar sekali, Zaid bin Sabit, ini masyhur sebagai pencatat Al-Quran. Jadi Tuhan akan suruh para sahabat kamu tulis gini. Kemudian pada masa Sayyidina Abu Bakar, apabila berlaku peperangan Yamamah, 70 orang hufaz mati syahid, maka dilihat ini tidak bagus untuk Al-Quran. Lalu Abu Bakar perintah supaya dikumpulkan semua tulisan-tulisan itu, dikumpul, diletak dalam satu mushaf yang komplit atas cadangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi usaha itu berlaku semenjak zaman Rasulullah lagi. Usaha itu dilakukan kenapa? Kerana janji Tuhan. Kami dah garanti lahafizun. Kami akan jaga Quran ini. Tidak mungkin akan berlaku perubahan yang menuju sampai satu peringkat kita cari Quran tak jumpa. Oh, mana so Quran betul? Tak. Tidak akan berlaku sampai tahap itu kepada umat Nabi Muhammad. Kita terpaksa cari Quran yang tak berubah. Quran itulah kita nak baca sekarang ni, yang kita warisi daripada Rasulullah SAW. Itulah Qurannya. Sebab Tuhan dah janji Quran ini tidak akan berlaku perubahan. Tuhan akan jaga sampai hari kiamat. Sebab itu kita tak boleh terima ada dalam mazhab orang Syiah yang mengatakan Quran ini ada yang berubah, ada yang telah diubah, dia kata. Ada yang tersembunyi, ada yang dia ada nuskah lain, mushaf lain. Hak sebenar tidak mungkin boleh berlaku begitu kerana dia bertentangan dengan ayat Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan kita lihat di seluruh dunia, bukan sahaja pada zaman sahabat. Zaman sahabat itu satulah, usaha-usaha itu telah berlaku. Macam yang Sayyidina Osman buat resam Osmani yang kita terima sampai sekarang ni kan. Dulu Quran itu dia bertaburan dan banyak tempat, kemudian dikumpul jadi satu lurah Quraisy yang kita terima sekarang ni. Itulah yang dikekalkan sampai sekarang ni. Itu termasuklah ijtihad sahabat untuk nak kekalkan Quran supaya orang tidak pening yang macam-macam edisi yang ada. Jadi dikekalkan yang ada pada hari ini iaitu luah Quraisy. Di samping usaha para sahabat, usaha manusia di setiap zaman sampai sekarang kita lihat usaha menjaga kemurnian Al-Quran itu terus berlaku. Di Saudi, Quran yang dia cetak selalu jadi hadiah kan. Itu antara tempat nak jaga Quran. Di kita ni, negara kita ni, di bawah Kementerian Dalam Negeri, ada lembaga penapisan dan lembaga penapis dan pentasihan Al-Quran. Saya ahli dalam tu. Ada beberapa orang mufti ahli dalam lembaga itu. Kita setiap Quran yang ada di pasaran di negara kita ini
akan mesti melalui jatah kuasa ni. Jadi kita akan latih penyemok untuk tengok. Kalau berlaku sikit pun dalam cetakan Al-Quran itu ada kesilapan, bukan kesilapan, silap tarik sikit warna pun tak serupa orang lain pun kita sudah anggap itu tak boleh diedarkan, tak boleh dipasarkan. Jadi banyak Quran-Quran yang masuk ke negara Malaysia ni yang kita rampas balik. Kedai rampas tak boleh dipasarkan dan dilupuskan. Sebab nak jaga kemuliaan Al-Quran. Sekarang ni banyak Quran yang bentuk warna. Di setengah-setengah negara kita tak benar cetak berwarna ni. Di negara kita benarkan. Yang ada panduan. Katakan Quran itu dicetak warna biru, merah dalam Quran itu begini-begini. Kemudian kita jumpa dalam cetakan itu setengah tempat kalimah Allah tu yang biasanya merahkan kalimah Allah. Katakan ada satu tempat kalimah Allah tu tercetak dengan warna hijau atau warna biru. Kita sudah anggap itu tak boleh dipasarkan. Tarik balik daripada pasaran Quran itu sebab dia telah tidak ikut kita punya panduan dalam mencetak Al-Quran. Kita buat ni kerana apa? Kerana nak beramal dengan dan nak termasuk dalam inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami jaga Quran ni. Jadi akan setiap masa akan ada orang yang terus menjaga Al-Quran ni. Mudah-mudahan usaha yang kita buat begitu, kita termasuk dalam ayat itu. Kita jaga Al-Quran dan itu arahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memuliakan Al-Quran. Sebab itu bila berlaku kalimah-kalimah Allah diletakkan di tempat-tempat yang tak sesuai, itu menghina hati nurani kita orang Islam. Kita kecil hati. Bukan sekadar kecil hati, sakit hati. Sebab kalimah Allah ni kalimah yang mulia. Bukan semata-mata Al-Quran. Kalimah Allah tu sendiri yang ada dalam Al-Quran. Kalimah Allah ni berapa ratus ada dalam Al-Quran. Perlu dimuliakan. Tak boleh kita, termasuk buku-buku sekolah anak-anak kita, sekolah-sekolah agama. Anak-anak kita ni, yang ada dalamnya ayat Al-Quran, jangan kita letak kursi, letak mengata-kata orang Kelantan. Jangan kita letak mengata-kata tanpa dihormati. Kalau kita tak nak, dan kita lupuskan. Lupuskan iaitu dengan melalui dibakar. Tapi ada banyak tempat perupusan Al-Quran di Putrajaya, ada tempat perupusan Al-Quran, tempat perupusan buku-buku agama. Sebab kita nak pastikan kemuliaan ayat Al-Quran yang ada dalam buku itu tidak terjejas. Sebab itu berdosa besar kalau kita sengaja letakkan ayat-ayat Al-Quran di tempat-tempat yang tidak sesuai untuk kita letakkan. Jadi kita kena letak Quran tempat tinggi sesuai. Lepas tu kalau kita baca Quran pun kita ada rehat kan. Kita ada rehat tinggi sikit. Kita tak letak atas sama tinggi dengan kaki kita, dengan lutut kita. Sebab memuliakan Al-Quran. Jadi kemuliaan Al-Quran itu perlu dijaga dan kita dalam hal ini mendapat garanti, jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lahafizun, akan terus dijaga. Tidak ada manusia yang mampu untuk nak khianati Al-Quran ini. Kalau berlaku sahaja akan ada orang kesan, akan ada sana sini kesan. Dan kita ada berapa puluh juta manusia atas dunia ini yang hafaz Al-Quran. Katakanlah satu hari Quran semua tu pupus dalam atas dunia ni, katakanlah begitu, tak berlaku oleh azubillah. Kita boleh tulis balik Quran dalam masa sehari je. Sebab hufaz seluruh dunia ada, boleh berkongsi tu, hak ni baca sikit, kita tulis balik. Sebab dijaga Al-Quran itu dalam suhuf, dalam mushaf, dijaga Al-Quran itu dalam dada-dada orang Islam yang menjaga, yang menghafaz. Anak-anak kita yang menghafaz Al-Quran. Sebab itu besar pahalanya. Anak-anak ibu bapa yang anaknya ada yang hafaz Al-Quran, itu banyak kelebihannya, besar pahalanya kerana dia termasuk dalam orang yang menjaga Al-Quran daripada pupus di atas dunia ini. Jadi itulah tiga perkara: hudan linnas, syifa'un wa rahmah, dan hifzullahil Quran. Lahafizun, kami jaga Al-Quran itu. Dalam juga perkara yang kita boleh kongsikan pada masa yang sesuai ini. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan kesihatan pada hari ini sampai akhir Ramadan, boleh terus berpuasa dengan baiknya, boleh qiyam dengan baiknya, dan mudah-mudahan segala aktiviti ibadat kita dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT. Majlis ilmunya, Qurannya, semayanya, solatnya, lebih-lebih lagi puasanya itu yang khusus rukun yang kita buat di bulan Ramadan ini, puasanya puasa yang sempurna, yang memberi kesan kepada manusia, supaya kita keluar daripada Ramadan ni, kita keluar seperti dosa sudah terhapus, sebab kita melaksanakan puasa itu dengan puasa yang
yang sempurna. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.